Mantan Perdana Menteri British William Ewart Gladstone menegaskan sambil mengangkat Al-Quran dalam persidangan Parlimen ketika membahaskan penentangan umat Islam yang dipimpin oleh para ulama dan sultan yang berpegang teguh kepada Islam. Selagi mereka percaya kepada buku ini sambil mengangkat Al-Quran, selama itulah tidak akan wujud keamanan. Adapun Lord Evelyn Baring, First Earl of Cromer atau dikenali dengan Lord Cromer, yang pernah bertugas di India dan Mesir pula, menegaskan dalam penulisannya, perlu dirancang mewujudkan kepimpinan yang diasuh mengikut barat bagi persediaan memberikan kemerdekaan secara terpaksa kepada tanah jajahan, khususnya umat Islam. Christian Snokhardronje, orientalis Belanda yang belajar pesantren yakni pondok di Indonesia, juga menegaskan bahaya kepimpinan para ulama yang terus menyebarkan doktrin kenegaraan Islam. Demikianlah usaha-usaha penjajah bagi memadamkan wajah perjuangan Islam yang paling awal meneroka perjuangan kemerdekaan sejak mula seawal kedatangan penjajah lagi. Secara khusus di tanah Melayu, sejak permulaan kedatangan Portugis yang menakluk Melaka pada tahun 1511 dan diikuti pula penjajahan seluruh kepulauan Nusantara. Almarhum Sultan Melaka tidak menyerah kalah sehingga baginda berhijrah ke beberapa tempat di Sumatera bagi meneruskan perjuangan jihad menentang penjajah yang datang silih berganti. Termasuklah perjuangan Patih Yunus yang datang dari tanah Jawa bersama pasukannya dan Raja Haji yang syahid. Begitu juga seluruh ulama yang mengerahkan pengikut dan murid-murid mereka supaya bangkit berjihad menentang penjajah. Hal ini demikian kerana penjajah itu datang menakluk dengan misi merosakkan agama, memperhambakan rakyat dan merompak hasil bumi. Perjuangan kemerdekaan juga bersusur galur dengan perjuangan yang panjang, antaranya gerakan Adipati Yunus di Melaka pada tahun 1517 dan 1521, gerakan Sunan Fathahillah di Sunda Kelapa pada tahun 1522 dan gerakan Sultan Agung Mataram pada tahun 1628 sehingga tahun 1633. Selain itu, gerakan Sultan Hasanuddin Makassar bermula dari tahun 1666 sehingga tahun 1669. Gerakan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani di Banten bermula dari tahun 1682 sehingga tahun 1683 dan gerakan Raja Haji di Melaka pada tahun 1784. Mata rantai perjuangan berterusan melalui Pangeran Diponegoro atau juga dikenali dengan Bendara Raden Mas Mustahar yang dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 dan meninggal dunia pada 8 Januari 1855. Beliau memimpin Perang Jawa menentang Belanda. Seterusnya, penentangan secara besar-besaran untuk mempertahankan Islam di tanah air yang berlaku sepanjang abad ke-19 dan berikutnya di seluruh Nusantara, bermula dari Aceh sehingga Mindanao dan Sulawesi. Sejarah perjuangan jihad bagi mempertahankan Islam diteruskan dengan menubuhkan pelbagai kumpulan Islam seperti Jam'iyatul Fataniyah di Makkah pada tahun 1873 sehingga cawangannya ditubuhkan di Pulau Penyengat, Riau. Kemudian diikuti dengan penubuhan Jam'iyatul Rushdiyah pada tahun 1880 dan Jam'iyatul Khairiyah pada tahun 1884. Penubuhan Syarikat Dagang Islam SDI pada 16 Oktober 1905 oleh Kiai Haji Saman Hudi, kemudiannya dikenali dengan Syarikat Islam, untuk melawan Syarikat Hindia Timur British dan Syarikat Hindia Timur Belanda. Sebahagian fakta di atas menunjukkan bahawa perjuangan menentang penjajah oleh gerakan Islam telah mendahului perjuangan Karl Marx yang dilahirkan pada tahun 1818 sehingga 1883. Bahkan juga telah mendahului revolusi komunis yang meletus di Rusia dan China
Sekiranya dibaca kenyataan para pemimpin dan ilmuwan penjajah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kemudiannya dikaji pula senario perjalanannya, maka terang lagi bersuluh betapa agenda perjuangan kemerdekaan telah diselewengkan. Pada masa yang sama, ia telah dirompak semasa dalam perjalanannya. Betapa Islam dilenyapkan melalui agenda pendidikan, pentadbiran dan media, sehingga beralih kepada perjuangan kebangsaan bangsa-bangsa seperti bangsa Arab, Melayu, Jawa, Aceh, Bugis, Minang, Banjar dan pelbagai bangsa lain yang dipesongkan sejarahnya mengikut ala Bani Israel. Satu bangsa yang meletakkan semangat kebangsaan Yahudi mereka mengatasi ajaran kitab Taurat, sehingga ia dipindah berdasarkan selera dan semangat Israel. Maka tidak hairan sekiranya dikaji bahawa Karl Marx yang berasal daripada bangsa Zionis Yahudi telah menciptakan negara haram Israel. Dialah juga yang telah mencipta teori komunis yang menolak semua agama. Kemudian lahir anak-anak daripada fahaman komunis seperti fahaman sosialis. Bahkan zuriatnya itu lebih zalim daripada penjajah Eropah yang beragama Kristian. Kesan daripada pengaruh penjajahan ketenteraan, politik, ekonomi dan sosial kepada penjajahan pemikiran telah berjaya melahirkan pengaruh Islam yang buta politik. Mereka tidak menyedari wujudnya kerjasama antara aliran liberal kapitalis dengan komunis yang menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam Perang Dunia Kedua. Apabila semangat nasionalisme perkauman mengambil alih posisi Islam yang dilemahkan, maka golongan nasionalis hanya sekadar menanamkan perasaan kasih akan bangsa semata-mata. Perasaan tertekan berada di bawah pengaruh barat penjajah telah memudahkan dalam kalangan bangsa Melayu berpindah kepada bangsa komunis bersama Cina. Perubahan yang berlaku sehingga membolehkan solat didirikan dan umrah ditunaikan sebagaimana yang diberikan kemudahan oleh parti komunis. Hal ini demikian kerana strategi mereka secara khusus dilakukan terhadap bangsa Melayu seperti menggunakan peranan Rashid Maidin dan sebagainya. Apa yang mendukacitakan, lebih ramai masyarakat Melayu yang dibunuh oleh komunis dibandingkan mereka yang dibunuh oleh pihak tentera British yang dikatakan penjajah dan dilawan oleh puak komunis. Kerjasama yang paling nyata antara puak liberal kapitalis dengan komunis diteruskan di negara Arab apabila British menyerahkan Yaman Selatan kepada kumpulan-kumpulan komunis Arab setelah mereka tidak mampu bertahan dengan penentangan rakyat yang sangat kuat berpegang kepada Islam. Bagi pihak British, adalah lebih baik tanah jajahan diberikan kepada komunis supaya tidak jatuh ke tangan kumpulan Islam. Kesatuan Soviet yang telah tersungkur di bumi Afghanistan kemudiannya diambil alih oleh Amerika dan sekutunya. Pengaruh barat telah menggantikan pengaruh komunis di Asia Tengah apabila jelas kelihatan kebangkitan semula Islam yang tidak boleh dimatikan dengan kekejaman komunis. Mereka yang masih terkesan dengan penjajahan mental atau minda menganggap peranan parti komunis dalam menentang Jepun dengan bantuan British ialah suatu fakta sejarah. Sebaliknya, peranan Islam yang lama dalam menentang penjajah bukanlah suatu fakta sejarah, maka ia boleh dipadamkan atau dilupakan begitu sahaja. Sudah tiba masanya pada hari ini umat Islam mesti kembali memimpin dunia bersama Islam setelah hancur lebur blok komunis dan kemudian murtad menjadi kapitalis.